Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan. Saya seorang peguam, saya beramal di Tetuan Jedip Hari dan Jamin. Topik kita pada hari ini adalah apa yang kamu perlu buat sebelum melantik seorang peguam dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali ya, sebelum kamu melantik individu ini sebagai seorang peguam ataupun firma ini sebagai satu peguam, jika boleh, sila dapatkan name card. Bila kamu dapatkan name card, akan ada butiran individu tersebut, peguam tersebut, dan akan ada butiran nama firma tersebut. Dengan butiran ini, kamu boleh pergi kepada laman web Majlis Peguam. Kamu boleh masukkan butiran ini dan kamu boleh sahkan sama ada individu ini adalah benar-benar seorang peguam atau tidak. Kenapa saya tekankan isu ini adalah baru-baru ini ada ramai individu yang menggelar diri mereka sebagai seorang peguam. Saya sendiri pernah lihat, saya rasa dalam 2 bulan yang lepas atau sebulan yang lepas, ada seorang individu ini memberikan wawancara kepada pihak surat khabar dan beliau dinamakan sebagai seorang peguam yang mewakili individu tersebut dalam kes tersebut. So, kamu sebolehnya kamu ingin elakkan isu-isu yang sedemikian. Kedua, bila kamu berjumpa ataupun kamu cuba mendapatkan nasihat seorang peguam, pada zaman sekarang kebanyakan syarikat peguam di sana ataupun peguam-peguam di luar sana ada memberikan konsultasi percuma, di mana kamu boleh, sebelum kamu melantik peguam, kamu boleh berbincang dengan peguam, kamu boleh mendapatkan pandangan, kamu boleh mendapatkan idea, kamu boleh mendapatkan sedikit nasihat untuk apa yang kamu boleh buat untuk situasi kamu. Dan bila kamu berbincang dengan peguam apa yang kamu kena ingat adalah kamu kena tanya soalan-soalan yang penting. Yang pertama, kamu kena tanya mengenai isu kos. Mungkin peguam tidak akan dapat memberikan satu kos yang sebenar, tapi peguam boleh memberikan satu anggaran kos. So, bila kamu ada anggaran kos ni, kamu kena tanya peguam, tuan peguam, selain daripada kos ini, ada sebarang perbelanjaan lain. So, kalau kes ni pergi ke peringkat rayuan, berapa jumlah kos? Kalau kes ni ada sebarang permohonan, berapa jumlah kos? Kalau kes ni tertangguh, berapa kos yang terlibat? Semua ini kamu dapatkan butiran. Sebab sebelum kamu membuat keputusan untuk membuat kes ini atau menjalankan kes ini, kamu kena mendapatkan satu gambaran yang penuh sebelum kamu boleh membuat satu keputusan. Kedua, di bawah topik yang sama, kamu juga harus ingat bahawa kamu kena dapatkan jangka waktu ataupun kamu kena dapatkan timeline daripada peguam kamu ataupun dengan sesiapa peguam firma peguam yang kamu berbincang ini, kamu kena cuba dapatkan timeline daripada mereka. Contoh, kalau kes ini difailkan di mahkamah, kamu kena tahu berapa lama masa yang akan diambil untuk kes ini selesai. Anggaran. Sebab kita kena ingat peguam tidak akan berada dalam posisi untuk memberikan satu jangka waktu yang tepat, tapi anggaran boleh diberikan. Itu kamu kena ingat. Ketiga, apa yang kamu kena ingat adalah jangan berurusan dengan mana-mana ejen, runner, ulat dan sebagainya. Ini dari pengalaman saya sendiri. Saya pernah lihat ada seorang individu ni, dia disaman untuk kecuaian untuk kemalangan jalan raya. Beliau disaman di bawah Rule 10. Dan bila disaman di bawah Rule 10, individu ni tidak tahu apa yang harus dibuat. Beliau telah berjumpa dengan seorang ejen. Ejen ini menjanjikan bahawa masalah ini boleh diselesaikan dengan bayaran RM500. Dan bila pembayaran ini dibuat, rupanya ianya adalah scam. Individu ini tidak boleh boleh cari semula, tak boleh buat apa-apa. Dan bila bila individu ini berjumpa dengan saya, apa yang saya maklumkan kepada individu ini adalah saman ini, bayaran maksima untuk saman kecuaian sedemikian rupa adalah hanya RM300. Tapi individu ini memberikan ejen ini RM500 dan ejen tersebut hilang dan individu ini terpaksa membayar semula kali kedua untuk RM300. Dan jika kamu ingin berurusan dengan ejen, ulat dan sebagainya pun, kamu jangan meletakkan diri kamu dalam posisi yang tidak memanfaatkan kamu. Kamu telah salah kali pertama. Dan takkan kamu ingin untuk meletakkan diri kamu dalam posisi yang salah untuk kali kedua. Adakah ianya berbaloi dengan risiko yang anda ambil? Ini, tuan-tuan dan puan-puan, kena nilaikan sendiri. Seterusnya saya juga ingin ingatkan di sini, pada kebanyakan masa ini dari hemat saya, ini daripada pandangan saya, ada ramai orang bila ada masalah undang-undang, mereka tahu ada kawan-kawan peguam, ada pejabat peguam yang mereka kenal, mereka hubungi peguam, mereka mendapatkan anggaran kos. Sebab kita harus jujur di sini,
kebanyakan masa bila seseorang itu membuat keputusan untuk meneruskan tindakan undang-undang atau tidak, isu utama adalah isu kos. Tapi bila mereka berbincang dengan peguam, satu anggaran kos diberikan. Dan seterusnya, bila kamu mendengar anggaran kos itu, kamu biasanya akan memberitahu peguam, okey tuan, saya perlukan sedikit masa, saya ingin berbincang, saya ingin menilai semula dan sebagainya. Lepas itu, kamu membuat keputusan secara sendiri, kamu membuat andaian bahawa kos ataupun yuran peguam ini adalah tidak berbaloi untuk meneruskan tindakan ini. Ini yang di mana kamu salah. Bila kamu percaya kos tindakan ini adalah terlalu tinggi, mungkin untuk kemampuan kamu ataupun untuk jumlah tuntutan kamu, kamu masih boleh mendapatkan nasihat peguam untuk mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah kamu. Sebagai contoh, saya boleh mencadangkan isu sekiranya kamu ada masalah di mana kamu rasa kos itu terlalu tinggi, kamu boleh mencuba cara penyelesaian lain. Sebagai contoh, mediasi. Mediasi adalah apabila seorang individu yang berkelayakan dari segi undang-undang ataupun mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu yang melibatkan isu kamu, menjadi orang perantara ataupun orang yang membuat timbang tara untuk mendengar pendapat kedua pihak, dan mediator ini akan memberikan satu solusi yang boleh didengar dan boleh diterima oleh kedua pihak. Dan proses mediasi adalah satu proses sukarela, di mana jika kedua-dua pihak tidak dapat mencapai satu persetujuan dengan cadangan yang diberikan, maka tidak ada keperluan untuk salah satu pihak untuk mengikut apa yang dicadangkan oleh mediator ini. Dan biasanya dalam nasihat saya dan dalam kepakaran saya boleh menyatakan bahawa proses mediasi pada kebanyakan masa kosnya adalah lebih rendah berbanding proses undang-undang di mana kamu memfailkan tuntutan di mahkamah. Tapi sekiranya pihak lagi satu ataupun di mana kamu adalah pihak yang menuntut ataupun pihak yang dituntut ini adalah seorang yang keras kepala atau seorang yang tidak boleh bawa bincang, kamu tidak ada cara lain kecuali mungkin kamu terpaksa pergi ke mahkamah. Tapi kamu kena ingat, jangan menyandarkan kos sebagai satu faktor utama dalam menentukan sama ada kamu ingin meneruskan tindakan ini atau tidak. Kerana kamu masih perlu mendapatkan keadilan, kamu perlu masih mendapatkan apa yang sepatutnya dan sewajarnya diterima oleh kamu. So, jangan menggunakan isu kos sebagai salah satu faktor utama untuk tidak meneruskan tindakan undang-undang. Sila berbincang dengan peguam dan saya percaya ramai di sana boleh memberikan banyak jalan, banyak cara yang boleh kamu gunakan untuk mencapai solusi yang berkenaan dengan kamu. Sekian saja daripada saya. Saya berharap topik yang saya kemukakan pada hari ini dapat membantu saudara sedikit sebanyak. Dan seperti biasa, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan, komen dan sebagainya, sila ajukan kepada saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Semoga kita berjumpa lagi dengan topik yang lebih menarik pada episod yang akan datang. Terima kasih.